Seterusnya Nabi Allah Musa yang kita nak berbicara, yang kita nak bersembang malam ni. Nabi Musa kita sebut tadi gelaran dia apa? Kalimullah, iaitu Nabi yang boleh bercakap, boleh berbicara terus langsung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita ceritakan tadi pada awal-awal kenapa dia diberi gelaran demikian. Dan antara lain ialah Nabi Allah Musa ni dikatakan sebagai Nabi yang paling berani. Pasal apa dia Nabi yang paling berani? Sebab dialah antara Nabi yang paling berani minta untuk melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak pernah lagi ada Nabi-Nabi dan Rasul, walaupun mereka ni utusan Allah, walaupun mereka ni Nabi, walaupun mereka ni Rasul, tapi tak pernah rasa nak minta tengok Allah. Tapi Nabi Musa nak minta tengok Allah. Dan hebatnya Bani Israel ni, kenapa Nabi Musa banyak dikurniakan mukjizat yang pelik-pelik? Sebab kaum dia ni suka minta sesuatu yang pelik-pelik, sesuatu yang aneh-aneh, sesuatu yang ajaib-ajaib. Inilah sifat Bani Israel. Sebab itulah Nabi Musa dikatakan antara Nabi yang banyak fitnah, yang banyak mihnah, yang banyak ujian, musibah dan tribulasi dengan kaum dan Bani dia, iaitu Israel. Baik, Nabi Allah Musa ni, dia rasa malu dan kesal juga dalam hidup dia, kerana pernah satu peristiwa sewaktu dia sebelum melarikan diri ke sebuah daerah di timur, iaitu di Madian, yang mana dalam satu peristiwa ada dua orang pemuda. Satu pemuda ini sama dengan bangsa dia, bangsa Bani Israel. Satu lagi pemuda sama dengan bangsa bapa angkat dia, Fir'aun. Fir'aun ni bukan Bani Israel. Fir'aun ni bangsa asal Mesir, bangsa Masri atau disebut bangsa Kipti. Jadi ada seorang lelaki bangsa Kipti ni, nama dia Fatun. Hak bangsa Kipti tu Fatun. Hak bangsa Bani Israel ni bukan orang lain tu, hak selalu duk buat onar tu. Selalu duk buat onar siapa? Yang selalu duk buat onar ialah Musa. Sebenarnya zaman Nabi Musa ni ada dua orang Musa. Nabi Musa, Musa bin Imran. Seorang lagi nama dia Musa bin Zafar. Bila sebut Musa bin Zafar, semua orang tak kenal. Tapi kalau bagi gelaran dia, Musa bin Zafar As-Samiri. Bila sebut Samiri, oh tahu Ustaz Samiri. Jadi Musa Samiri itulah nama betul dia, Musa bin Zafar. Sebab apa Samiri? Sebab asal Musa ni daripada negeri Samirah. Negeri dia nama Samirah. Bila kita nak bagi laqab, dia kena ada ya bebek belakang. Dia tak boleh Musa bin Zafar As-Samirah. Dia kena Musa bin Zafar As-Samiri. Dia kena ada ya belakang. Contoh, ada rakan ustaz kita nama apa? Ustaz Hafizal. Hafizal bin Abu Bakar Al-Jaraki. Padahal nama kampung dia Kampung Jarak. Dia tak boleh Hafizal bin Abu Bakar Al-Jarak lagu tu. Dia kena ada ya bebek belakang, Al-Jaraki. Kalau saya pula contoh nak letak Ustaz Auni bin Muhammad Al-Kalantani, tak boleh Al-Kalantan, berhenti lagu tu. Untuk laqab dia ada ya bebek belakang. Okey, tu Musa Samiri. Bila dia nak tolong yang siapa? Nak tolong bangsa Kipti, kawan tu ialah bangsa bapa angkat dia. Dia nak tolong bangsa dia Bani Israel, walaupun Musa bin Zafar Samiri ni selalu buat perangai. Dia tersilap kerok, pi tertumbuk muka Fatun, terus rebah, meninggal terus. Bila meninggal, dua orang ni saja tahu, tak ada orang lain pun di situ. Memang terahsia. Kematian Fatun ni tak ada siapa tahu. Jadi akibatnya orang mula mencari-cari siapa yang telah membunuh Fatun. Pada peringkat awal memang rahsia ni tak pecah. Tapi pada waktu yang lain, sekali lagi Musa bin Zafar As-Samiri buat perangai. Bila dia buat perangai, apa jadi? Dia nak bergaduh dengan orang pula lah. Bila nak bergaduh dengan orang pula, Nabi Musa sekali lagi pi nak tolong dia. Tapi kali ni tolong dia agak
agak terkawal, takut tertumbuk sekali lagi, mati 2 orang. Dia pi tu cuma nak leraikan Samiri. Hampir belakang sikit, sebelum ni dah jadi kes dah, hang ni selalu buat perangai. Tapi bila Nabi Musa buat lagu tu kat dia, Samiri pula jadi naik khot. Ni pasal apa buat lagu ni kat aku ni? Pasal apa halang aku ni? Adakah kamu nak buat aku ni macam kamu dah bunuh Fatun dulu? Jadi bila dia duk bergaduh lagu tu, terkeluar perkataan lagu ni, orang duk keliling dengar dah. Faham? Tadi tak bocor. Tapi bila Samiri kata tu, pasal apa buat lagu ni? Ke hang nak buat, nak tumbuk aku macam hang tertumbuk Fatun sampai mati dulu? Tengok orang, ada orang lah, pecah lah. Bila pecah, habis lah. Jadi sebab itulah ada seorang tua yang nasihatkan kepada Nabi Musa supaya dia melarikan diri, meninggalkan Mesir, buat sementara waktu, tunggu kemarahan dan kemurkaan bapa angkat dia Fir'aun reda, balik. Itulah yang dia mengembara ke negeri Madian, negeri Nabi Syu'aib alaihi salam. Okey, itu kisah lebih kurang. Nabi yang seterusnya iaitu Nabi Isa alaihi salam. Isa juga ada gelaran. Gelaran Nabi Isa ni ialah Ruhullah. Ruh Allah. Pasal apa? Pasal apa gelaran Nabi Isa Ruhullah? Sebab Nabi Isa ni dilahirkan tanpa bapa, kerana ditiupkan roh melalui perantaraan Ruhul Kudus, iaitu malaikat Jibril alaihi salam. Kalau sebut Ruhul Kudus dalam konsep Trinity agama Kristian, Ruhul Kudus itu adalah roh daripada Allah Subhanahu wa taala, satu roh yang suci. Roh inilah yang ditiupkan ke dalam Nabi Allah Isa. Sebab tu mereka kata Trinity. Sebab Allah tu, Allah lah Tuhan. Kemudian Allah tiup roh dia. Dengan kata lain, Allah memindahkan roh dia. Bila sebut roh ni terpindah daripada Allah, bagi mereka dia tetap roh Allah dan sebahagian daripada Allah. Dan roh ni ditiup pada siapa? Pada Nabi Isa. Sebab tu dikatakan Isa itu roh bagi Allah. Sebab tu mereka kata Allah tu Tuhan, Ruhul Kudus pun Tuhan, Nabi Isa pun Tuhan dalam bentuk manusia. Pandangan dia demikian. Dalam Islam, Ruhul Kudus sudah dijelaskan secara jelas. Dalam tafsir surah Al-Baqarah, Ruhul Kudus bermaksud Jibril alaihi salam. Wa ayyadnahu biruhil Kudus, dan kami perkuatkan dia dengan Roh Kudus. Kami memperkuatkan Nabi Isa dengan malaikat Jibril alaihi salam. Sebab itulah Nabi Isa ni boleh menghidupkan orang mati. Yang sebenarnya mukjizat Nabi Isa menghidupkan orang mati, orang tak nampak sebelah dia tu siapa? Sebelah dia tu Ruhul Kudus Jibril alaihi salam, itulah sebenarnya yang menghidupkan. Ingat tak kisah Samiri dulu? Waktu dia tengok Jibril alaihi salam merupakan diri sebagai manusia naik kuda. Jadi telapak kaki kuda yang dinaiki oleh Jibril itu setiap kali pijak pasir tumbuh-tumbuhan. Kuda tu dia lalu perak tu tumbuh. Tu nak cakap Jibril ni bekas dia akan menumbuh dan menghidupkan benda lain. Inilah yang dinampak dan tak dinampak oleh orang lain. Orang lain tak perasan, tapi siapa perasan? Mangkuk tadilah, Musa bin Zafar As-Samiri. Dia ambil benda tu lah. Dia ambil pasir hak bekas tapak kaki Jibril. Jadi dia nak buh di mana? Dia gaul, dia campur, masa proses emas dan tembaga dijadikan lembu. Sebab tu lembu tu boleh bergerak dan bercakap. Sebab campur dengan pasir hak bekas tapak kaki kuda tu lah. Okey. Baik. Nabi Isa ni antara mukjizat dia, masa kecil sudah boleh berkata-kata. Dia juga tahu barang-barang simpanan kawan-kawan. Dia ada kawan-kawan, jadi dia bagi tahu kat kawan-kawan dia, contoh, mak kamu ada simpan buah apple. Bila kawan dia balik, oh betul sungguh mak dia simpan buah apa. Macam mana kamu tahu? Isa bagi tahu. Dia bagi tahu kat kawan ni, bapak kamu ada simpan barang sekian-sekian. Kawan ni balik, betul ke Isa kata bapak simpan? Oh betul. Nah tu masa dia kecil. Masa dia besar, Allah bagi 4 mukjizat. Antaranya menghidupkan orang mati, menyembuhkan orang buta, menyembuhkan orang yang berpenyakit sopak, dan yang keempat, dia boleh buat
prototipe burung daripada tanah, kemudian dia tiup, burung tu hidup dan terbang. Itu mukjizat Nabi Allah Isa. Tapi Nabi Allah Isa juga tak malu ke, tak kesal ke dengan Allah? Ya, Nabi Allah Isa juga pernah rasa malu, pernah rasa kesal dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab dakwah dia seolah-olah tidak kesampaian. Pasal apa berlaku demikian? Nabi Isa sebagai Nabi, dia buat yang terbaik untuk dakwah dia. Dia dah buat yang terbaik untuk seruan dia. Tetapi yang menjadi dia rasa malu dan kecewa kepada Allah ialah bila umat-umat terkebelakang, iaitu umat-umat Kristian sekarang, menjadikan dia itu sebagai Tuhan, menjadikan dia itu sebagai anak Allah. Itu yang dia rasa malu, dia rasa kecewa, rasa tak kesampaian pada dakwah dia. Sebab itulah dia diangkat oleh Allah, dan akhir zaman dia akan turun balik untuk menyucikan perkara-perkara tersebut. Nabi Isa akan turun, dia akan basmi, dia akan basuh balik fitnah-fitnah yang dibuat oleh orang-orang Kristian sekarang terhadap dia dan agama yang dia bawa sebelum ini. Sebab itulah antara tugas besar Nabi Isa bila dia keluar nanti, antaranya ialah mematahkan tiang-tiang salib. Yang kedua membunuh babi-babi, dan yang ketiga ialah menghapuskan cukai.